takhafu nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'. Fadribuhun, boleh pukul. Jika ada tanda-tanda nusyuz. Apa nusyuz? Nusyuz ni ialah derhaka isteri dengan suami dipanggil nusyuz. Dan nusyuz ni tidak ada pada istilah suami. Suami dipanggil cuai. Pada suami kesalahannya cuai. Macam memukul isteri ni bukan katakan suami ni pukul isteri, suami jadi nusyuz. Tidak. Istilah tu tidak ada. Tapi dipanggil dia tidak Allah dia telah kesalahannya di sini ialah mengingkari perintah Allah, kerana Allah Taala kata wa ashiruhunna bil ma'ruf. Allah Taala kata apa? Ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah isteri kamu itu dengan baik. Jadi bila kita pukul dengan bersangatan, ini sudah kita mengingkari perintah Allah. Tidak berlaku baik dengan isteri. Itu salahnya di situ. Bukan dia derhaka dengan isteri, tak. Ya. Kesalahannya ialah dia mengingkari perintah Allah supaya muasyarah, bergaul dengan isteri itu secara baik. Darbuz zaujah bisyiddatin wa ihanatiha, dan menghinanya, pukul dalam keadaan menghina. Kalau pukul mengajar tak apa. Pukul dalam keadaan mengajar, dia lain. Pukul menghina ni lain. Pukul menghina ni depan orang semua dipukul, tak. Pukul dalam bilik lain. Ya, itu mengajar. Degil. Dalam bilik. Bukan ditampur depan orang. Bukan ditampur kat kedai, tarik kedai, ditampur, disepak. Itu menghina. Yang tak bolehnya pukul serta menghina. Tapi pukul kerana takdib, tak apa. Sebut dulu. Ibu ada kertas, tanda. Kalau nanti kertas tak faham soal, tanya balik. Berapa dah? 3. Yang keempat, madaratuz zaujah bil ilaq fawqa ma haddadahu syara'. Ilaq ni bersumpah tidak jima, mendera isteri dengan sumpah tidak jima, berjanji, dia bersumpah. Contoh, sebut contoh, wallahi aku tak akan jima engkau. Itu mendera isteri. Bab ilaq dalam fiqh dia ada bab ilaq. Ilaq ni maknanya bersumpah tidak jima isteri. Bagi cari penyakit. Yang menderita bukan jadi isteri, kau pun menderita. Tapi kalau yang ada 2-3 lain tapi tak boleh, walaupun dia ada 2-3 dia tak boleh bersumpah. Ada orang saja nak mendera, dia kata aku bersumpah dengan Allah tak akan jima engkau. Yang kelima, al-idrar bizaujah litanazul an huquqiha. Ni mendera juga ni. Mendera akan isteri dengan cuai daripada hak-haknya isteri. Hak isteri tak dibagi. Nafkah, pakaian dia, makan minum dia, tempat tinggal dia, giliran dia. Kalau kita tegah hak-hak ini termasuk memberi mudarat kepada orang perempuan. Ini kesilapan suami. Jadi tak boleh. Kena bagi hak-hak dia. Jangan cuai. Nak jangan buka cawangan, giliran kena tahu lagi. Giliran, hak dia, nafkah dia, rumah yang sesuai dengan dia. Kalau kita agak-agak tak mampu, kena bagi tahu awal lagi. Kalau kahwin dengan anak orang kaya, dia ada pembantu rumah.
Kita kena bagi hak tu. Kecuali dia redha. Nak kahwin dengan saya tak mampu nak bagi pembantu rumah. Nak juga tak? Kalau dia kata nak juga, tak apalah dengan abang. Duduk pondok, beratapkan rumbia pun tak apa. Mula-mula apa tu? Merajuk. Dulu dah sanggup. Dia boleh, tapi ada kesanggupan, ada keredaan. Redha. Mak bapak dia rumah banglo. Itu rumah setingkat, rumah setinggan. Kan? Jadi kalau dia awal-awal dia setuju, pulang. Sebab tu ada mak bapak memang ada hak untuk wali, dipanggil wali mujbir kan? Wali mujbir. Dan dalam bab fiqh kena ada sekufu. Bab fiqh kena ada sekufu. Sekufu ni maknanya setaraf. Setaraf. Tapi hari ini dalam masyarakat, bab setaraf ni ada mak bapak yang tak kena, ada anak yang tak kena. Anak perempuan pilih tak kena. Ada yang anak perempuan pilih dah baik, mak bapak pula tak setuju. Kan? Ini ada mak bapak yang pilihkan yang baik, yang terbaik, anak pula tak nak. Pasal apa? Ilmu bab rumah tangga tak ada. Akhirnya pertimbangan tidak betul. Mak bapak nak yang kaya saja tapi tidak beriman, tidak beragama. Ada pula hari ni anak pula fikir yang cantik aja, yang handsome saja, dia tak fikir beragamanya. Ni mak bapak boleh larang sebenarnya. Di dalam masyarakat hari ni penyakit ni berlaku pasal tidak ada ilmu bab rumah tangga. Jadi mak bapak boleh larang apabila calon suami atau calon isteri itu yang tidak beragama. Tapi tak bolehlah larang serta-merta, larang langsung tak boleh. Maknanya tengok, kalau agak-agak suami anak kita laki-laki boleh bimbing, sila. Kan? Penyelesaiannya begitulah. Kalau boleh bimbing, sila. Tapi kalau agak-agak tak boleh bimbing, nampak isteri pula yang akan tarik anak laki-laki kita jadi hanyut. Ini masalah. Yang berlaku hari ini banyak yang hanyut. Banyak yang hanyut. Pasal persekitaran hari ini membawa kepada anak-anak kita ini lalai dalam bab agama, persekitaran. Baik, yang ke 2, 4, 5, 6. Ityanul haid wan nufasa. Mendatangi. Maknanya mendatangi sini ityan dengan makna mendatangi isteri yang sedang haid dan yang sedang nifas. Maknanya jima isteri yang sedang haid dan sedang nifas. Haram hukumnya. Orang perempuan boleh tegah, orang perempuan boleh larang suami. Pasal yang ni maksiat. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Taat pun kena tengok tempat. Tapi dia kata suruh taat suami. Taat suami dalam perkara yang tidak melanggar syariat. Kalau yang melanggar syariat, jangan ikut. Jadi jima pada ketika haid dan nifas ini merupakan perkara yang haram. Jadi orang perempuan boleh larang. Walaupun di sana saya boleh sebut dalam majlis ilmu di sini, saya di sana ada ulama yang membenarkan, tetapi jangan buka ikut saya. Istilah kata bang, jangan oppo. Kecuali dah tak tahan sangat, maknanya kat luar dah ada pelacur dah tunggu. Kalau tak jima isteri dalam keadaan haid, alamak. Tapi ada cara lain. Maaf ya, ini bukan nak melucah ni ya. Ini bukan 18 tahun ke atas, bab hukum. Ada cara lain. Boleh pakai tulis tangan, by hand. Ya, faham tu? Kalau faham sudahlah, tak payah panjang-panjang. Ya.
boleh. Ataupun dipanggil baina fakhizaiha. Tahu baina fakhizaiha? Kalau faham saya tak payah terjemah. Tak faham? Tak faham. Senang-senang itu. Takut kalau saya terjemah, ustaz ni 18 tahun ke atas. Memang 18 tahun ke atas. Ini bab ni. Tak boleh kita mendatangi isteri keadaan haid. Habis caranya macam mana ni? Tak boleh ni. Kalau tak ada haid, kat luar banyak tu, RM20, RM30. Kan dari ni. Baina fakhidaiha, iaitu mufakhadah, iaitu jangan pada kubulnya, tetapi antara celah pohon. Itu boleh. Baina fakhidaiha. Mufakhadah dipanggil. Faham itu? Jadi tak boleh masa haid, tak boleh. Yang tu tutup, tapi tempat lain boleh. Maknanya jalan tak boleh. Tepi jalan boleh, bahu jalan boleh. Begitu istilah. Okey, kalau tak haram ni tak boleh. Yang ketujuh, ityanul mar'ah fid dubur. Mendatangi perempuan isteri, walaupun isteri pada dubur, haram. Walaupun dalam Quran kata fa'tuhunna anna syi'tum, ya? Datangilah mereka betapa, di mana sahaja kamu nak. Dalam tafsir ada, dalam Quran ada, dalam surah bertaingan, tapi disebut datangilah isteri kamu betapa kamu, iaitu betapa maknanya dalam posisi mana pun boleh. Tapi kalau gitu bolehlah dubur. Tak boleh. Dubur itu bukan yang disediakan untuk benih. Pasal tujuan perkahwinan ialah benih. Tujuan perkahwinan adalah untuk zuriat. Adapun selain daripada dubur, selain daripada kubur, itu dubur bukan untuk pembiakan. Jadi sebab itu bukan yang disediakan. Itu sudah zalim, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Haram hukumnya. Jelas? Tanya, kalau tak faham tanya. Jalan belakang boleh, tapi masuk pintu depan. Ini walaupun tak ditanya saya beritahu. Jalan belakang boleh, lalu belakang boleh, tapi jangan masuk pintu belakang. Masuk pintu depan. Faham ya? Okey, kalau faham. InsyaAllah ya, tak ngantuk ya. Tengah-tengah hari ni. Bukan cari bab ni, pasal bab ni payah ni. Kalau mengaji bab fiqh ni, mengaji bab fiqh dia last dah ni. Ni bab munakahat ni. Bab munakahat. Sebab ini pun ada kaitannya dengan indahnya hidup bersyariat. Jadi saya tak lari tajuk. Cuma saya cedok, saya rojok dalam kitab yang lain dalam masalah sebelum lahirnya zuriat. Ini perlu diperbincangkan. Ya. Dan kalau bab ni pun kalau saya dengan ibu-ibu panjang masa ya mengaji ni. Ni bab laki-laki dulu. Okey. Ke-8, ifsa usiri zaujah lil asdiqa. Menghebahkan rahsia isteri pada kawan-kawan. Tak boleh. Ni. Enak macam mana, sedap macam mana pun jangan cerita kat kawan. Ni termasuk kesalahan. Menghebahkan sama ada benda tu baik ataupun tak baik, walaupun benda tu cantik. Rambut isteri saya cantik, body isteri saya cantik, jangan cerita pada kawan. Walaupun bukan mengumpat. Yang buruk saja ke tak boleh? Tak, yang elok pun tak boleh. Pasal itu kecantikan isteri